Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bertemu lagi kita pada tazkirah Ramadan, dan pada kali ini kita membicarakan persoalan Ramadan dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita. Tetapi rasa cinta, rasa rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa berputik walaupun kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh ditafsirkan, boleh dilihat dalam konteks bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini. Kita boleh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kita boleh membaca buku-buku yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Ramadan ini, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dipertingkatkan dengan cara kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak membicarakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terlalu banyak, kan? Pada bulan Ramadan ini, kalau kita nak bicarakan persoalan apa? Persoalan tentang cara Nabi menghidupkan bulan Ramadan. Cara Nabi, bagaimana Nabi memuliakan orang-orang waktu bulan Ramadan, dan bagaimana Nabi SAW menjadi cukup pemurah pada bulan Ramadan. Ini antara sunnah Nabi SAW yang perlu kita ikut. Tetapi bagaimana kita nak membicarakan persoalan Nabi ini dalam kehidupan kita adalah kita kena memahami, dan kita kena mengkaji, kita kena membaca, kita kena menyusuri tentang kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW meninggalkan kita Al-Quran dan sunnah kepada kita. Al-Quran yang merupakan satu panduan kepada kita, yang mempunyai yang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menjadikan kita sebagai satu panduan yang boleh kita jadikan ianya sebagai ikutan, dan juga kita memahami kandungan ayat Quran tersebut. Dalam ayat Quran tersebut boleh membicarakan persoalan peringatan kepada kita tentang pahala, tentang dosa, tentang sejarah, tentang apa-apa sahaja yang boleh memberikan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu bukan sahaja sekadar dibaca pada bulan Ramadan ini, tetapi perlu diterjemahkan maknanya dan difahami dan ditadabbur ayat-ayatnya agar dapat membentuk kepribadian kita. Inilah yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim sebagai panduan kepada kita agar kita menjadi mukmin yang sejati, agar kita jadi mukmin yang sentiasa berkualiti, agar kita menjadi mukmin yang sentiasa diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada setiap hari, setiap masa kita perlu melihat, meneliti apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati dan juga melihat kandungan Al-Quran yang merupakan panduan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadikanlah panduan itu untuk menjadikan kita orang yang sentiasa memperbaiki mutu kehidupan kita. Yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telitilah, bacalah, fahamilah dan juga amalkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang boleh membentuk kepribadian kita berdasarkan kepada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita sentiasa diingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita sentiasa merasai kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.